Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton yang berada di rumah bertemu kembali di dalam rancangan iInfo. Pernahkah audio penonton mendengar dengan lepak di Batu Satu? Jadi mungkin ada di antara kita ni yang menyangka tempat itu hanya untuk tempat orang muda-muda berlepak. Okey, jadi kawasan ini audio penonton sebenarnya dibukakan kepada orang ramai, indah kira usia, indah kira umurnya. Bukan sekadar untuk melepak saja, tetapi kita juga boleh menjamu selera dengan mendengarkan lagu-lagu yang lawa, lagu-lagu yang cantik dan juga berhibur. Jadi lepak di Batu Satu ini merupakan salah satu usaha baik dalam mewujudkan persekitaran menggalakkan serta memudah cara keterlibatan belia dalam perniagaan dan keusahawanan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan lepak di Batu Satu, sekarang saya sedang berada di sini bersama dengan salah seorang influencer kita ni dari negara Brunei Darussalam yang dikenali dengan Alex Pom Brunei. Okey, jadi saya bersama dengan Alex selaku event collaborator. Ya. Okey, lepak di Batu Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ni teruskan saja dengan soalan yang pertama. Boleh. Jadi Alex, apakah yang dimaksudkan dengan lepak di Batu Satu ini sebenarnya? Lepak Batu Satu ni satu acara orang jual-jualan lah, mostly makanan untuk mempromosikan produk jualan orang-orang kita ni lah. Okey. Jadinya berapakah pengusaha tempatan yang terlibat di dalam lepak di Batu Satu ini sebenarnya? Di lepak Batu Satu ni ada dalam lebih kurang 43-44 vendor yang ada di sana lah. Dan, itu termasuk kebanyakannya food truck dalam 5 buah food truck. Okay. Dan kebanyakan pengusaha-pengusaha ni, diorang ni adalah belia kita ni. Jadi dianjurkan oleh pihak mana sebenarnya vendor-vendor di lepak di Batu Satu? Lepak Batu Satu ni dianjurkan oleh HU Advertising dengan kerjasama saya sendirilah, Alex Pom Brunei sebagai promoter untuk event tersebut. Disokong penuh oleh Kementerian Belia dan Sukan sempena Hari Belia yang kita ni sambut pada tahun ini, bulan 8 yang lepas. Okey, jadinya selaku event collaborator, barangkali boleh dikongsikan bersama dengan penonton yang berada di rumah, apa sebenarnya matlamat lepak di Batu Satu ini? Matlamat lepak Batu Satu ni adalah untuk mensupport orang-orang muda kita ni yang giat aktif dalam berbisnes ni orang. So lepak Batu Satu ni menjadi platform untuk dorang menjual produk dorang, mempromosikan apa yang dorang jual itulah. Jadi apa saja jenis masakan yang diperniagakan di sana? Jenis-jenis makanan masakan ada bermacam-macam jenis. Ada lamb skewer, ada panini, ada live cook macam mie banyaklah. Semuanya liur orang kita ni. Okey. Jadi mengapa lepak di Batu Satu ni hanya diadakan pada hujung minggu sahaja? Kenapa bukan setiap malam, Alex? Target kita ni hujung minggu. Pasalnya hujung minggu ni family keluar bersama, kawan-kawan keluar bersama. So lepak Batu Satu ni menjadi salah satu tempat ni orang untuk yang mesti diorang singgah kalau hujung minggu itulah. Okey. Jadi kenapa sebenarnya memilih lokasi di Batu Satu? Kenapa indah lokasi yang lain? Benarnya sebelum ni ada juga tempat-tempat lain. Macam pernah kami buat di Tutong, Sahur Sengkarai, tapi tema tu untuk sahur saja. Di Lumut, Lepak Lumut 2 tahun sudah, ataupun ada masanya juga, bukan selalu. And then baru mengagak ke Batu Satu di tempat yang masa ni lah. Dia punya targetnya orang bandar lah. Orang bandar lah. Okey, jadi dengan adanya lepak di Batu Satu ni, ada penonton, sekurangnya boleh menggalakkan orang Ketani untuk berbelanja di negara sendiri. Dan ianya lebih menjimatkan dengan adanya pelbagai aktiviti yang disediakan di sini. Dan di samping itu, ia juga boleh memberikan sokongan kepada peniaga-peniaga lokal Ketani. Jadi baiklah, bagaimana pula dengan feedback daripada orang ramai mengenai dengan lepak di Batu Satu ni? Adakah ia menggalakkan ataupun sebaliknya ni, Alex? Feedback dari orang ramai sangat menggalakkan. Sebenarnya lepak Batu Satu ni ianya adalah event untuk satu kali itu saja, satu minggu itu. Sekali feedback dari orang ramai macam kalau dibuat tiap minggu siuk ni ada juga akan diagak. So kami dengar, so kami buatlah every week. Sampai hari ini masuk minggu yang ke-14 sudah. Jadi ada juga
Wafa sendiri sebenarnya belum pernah bertandang ataupun ke lepak di Batu Satuan ni, belum pernah mencuba. Jadi Wafa dengar-dengar ada pun jua melihat arah IG, ada jua yang mempersembahkan nyanyian dorang. Jadi penyanyi-penyanyi tempatan kita ni ada jua yang selalu menyanyi di IG, yang selalu menghiburkan ia punya follower-followernya tu pun juga diberikan kesempatan untuk menyanyi di lepak di Batu Satuan ni. Jadinya sekurang-kurangnya dengan ada live band ni setiap minggu, bolehlah pengunjung menikmati makanan yang nyaman sambil-sambilnya dorang berhibur, pasal lagu-lagunya tu pun yang moden-moden lah juga. Jadinya kita ni dengarkan pula soalan seterusnya, gerai jualan di sana itu dihadkankah ataupun bagaimana mereka yang ingin turut berniaga di lepak di Batu Satuan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tujuan lepak Batu Satuan ini diadakan actually ianya acara sempena Youth Festival, American Youth Festival, dan kemudian because of the recent COVID pandemic situation, so we come up with an idea to help our local entrepreneur to rise up balik semula and everything, and also to expose our local talent yang ada di Brunei lah. So that is one of the main reason lepak Batu Satuan ini diadakan. Okay, alhamdulillah, this is our 16th volume. The respon dari orang ramai alhamdulillah boleh dikatakan memberangsangkan lah, even though masa hujan pun masih ada pengunjung yang datang, and the vendors pun satisfied lah with sales yang diorang boleh buat. Again, like I said, the objective is to help our local vendor to raise after the COVID pandemic situation. Alhamdulillah, like I said earlier, macam pengunjung yang datang ni, this is something different atau the concept is more onto food street punya concept. I know there are few events which is ongoing as well, tapi again we try to bring in different concept. I think on the 4th week we had Korean punya team. So ni kan pengakhiran ni, it's I think 4 more weeks to go. We will try to bring in kanak-kanak pulang punya team because of bulan 12 kanak-kanak kan cuti sekolah and everything habis periksa, so we will try to bring in bouncer for free, and then after that face painting for free, and Nerf gun insyaAllah pun akan join nanti, dan juga laser tag game insyaAllah. We have plan untuk tahun depan. So di sini, this is considered as our first branch, lepak Batu Satu. We will have another one insyaAllah next year, which is lepak at Serasa. Apart from that, we are also invited by other government agency untuk mengadakan something to help them lah in terms of promotion and advertising. Kepada vendor-vendor ataupun peniaga-peniaga yang berkeinginan untuk mencuba berjual di lepak Batu Satuan ni, mereka boleh menghubungi pihak HU Advertising melalui Instagram ataupun nombor telefon dorang lah. Telefon tarus lah. Telefon tarus. Okey. Jadi tapi mesti ditanya dululah, pasalnya slotnya ni kadang-kadang full, kadang-kadang kita terpaksa berqueue lah tu. Jadi vendornya ni, adakah ia akan vendor yang sama setiap minggu ataupun tukar-tukar? Ada vendor yang sama, ada yang on rotation lah, bertukar-tukar. So dah sama all the time. Jadi kan bertanya juga sedikit arah event collaborator ni, macam mana mencari vendor-vendor lokal ni sebenarnya? Caranya kami kadang mempost saja iklan itu di dalam Instagram. Dan ada tentu vendor ni kadang bertanyakan kalau ada slot kosong lah. Kalau tidak, kami yang sendiri mengagak ataupun membuat orang lah. Jadi membagikan peluang kepada local vendors. Local vendors. Okey. Jadi akhir sekali Dialek, bolehkah berikan sedikit nasihat bagi membantu usahawan-usahawan belia yang berminat menceburi di bidang ini? Barangkali ada juga belia-belia di rumah yang kurang confident dalam memulakan usaha dan perniagaan mereka sendiri. Okey, kepada belia-belia yang mempunyai bakat membuat makanan ataupun minuman dan berkeinginan untuk menjual, kita boleh mencuba arah platform kami ni di lepak Batu Satu. Pasalnya
crowd yang datang ke Lepak Batu Satu ni bermacam-macam jenis, bermacam-macam peringkat umur lah. Ada tua, ada muda. So di sana bis kita boleh cubakanlah untuk bis diorang merasakan apa yang kita buat atau we wouldn't know, mana tahu macam diorang sukakah makanan kita ni tu, walaupun kita ni mencuba dari rumah saja damit-damit, sekalinya kita ni bawa ke sana, semua orang merasa semua orang tu kenyamanan. Semua orang kesukaan. Ya tak mana kita ni tahu kan. Yes. Jadi peningkatan dan penyertaan positif daripada para belia ni khususnya di dalam bidang perniagaan ni kini jelas kelihatan. Barangkali dulu selalu adanya orang belia ni luan memilih pekerjaan. Lepak Batu Satu ni juga ia bagus pasalnya untuk menaikkan semangat durang. Pasalnya once apa yang durang jual itu sold out, macam semangat tu durang kan next week ikut ku lagi nya. Kan semangatkan berjual lagi. So dari sana durang macam maulah untuk aktif dalam bidang ini. Sebenarnya curious saja. Tapi vendor-vendor yang di lepak di Batu Satu ni, adakah ia benar terdiri daripada belia-belia ataupun macam family? Vendor-vendornya ni. Yes. Kebanyakannya belia lah dan ada family. Family tu boleh dikira mungkin dalam 5 vendor family. Yang the rest is belia. Belia. Alhamdulillah. Okay. Orang-orang muda kita ni. Alhamdulillah. So, di sini jelas kelihatan bahawa belia-belia di negara Brunei Darussalam ini sudah mula berani untuk mengorak langkah masing-masing dalam membuka ataupun meneroka bidang business, perniagaan dan bisnes sendiri. Okay? Jadi negara pun sangat jauh memerlukan belia seperti ini. Barangkali pun dengan menubuhkan lepak di Batu Satu ini, ia akan memberikan motivasi yang tinggi. Alik tadi, ia dibukakan atau ditubuhkan sempena dengan Hari Belia yang kita niadakan pada tahun ini. Jadi, terutama sekali para profesional muda dan usahawan belia yang setentunya akan menjadi pewaris pemimpin masa di hadapan. Okey, itu saja Alik. Nada lagi kan disampaikan arah belia-belia kita ni? Ada pula lagi. Pasalnya kebanyakan vendor-vendor ni, diorang ni memulakan bisnes diorang masa COVID. Pasalnya masa COVID itu banyak yang terkesan kan. Ada yang nada keraja, ada yang nada keraja lah. So they trying to do something lah. So banyak yang membuat makanan. So they start selling from Instagram and then they are going out lah. So macam Lepak Batu Satu ni. Adakah Indah cadangan bagi Alik dan your collaboration lah sama ia punya pengusaha-pengusaha ini untuk memperluaskan lagi perniagaan lepak di Batu Satu ini? Okey, sebenarnya kami ada lagi tempat lain, bukan saja di Batu Satu. Di daerah Tutong ada satu, and then di Muara ada lagi satu. Itu coming soon lah, barangkali di tahun hadapan Januari. Tempatnya ada sudah. Dalam perancangan. Tempatnya ada sudah. So stay tune lah. Stay tune ya. Okey. Jadi itu saja barangkali dari kami pada minggu ini. Dan bagi auda penonton yang sedang berada di rumah, kalau belum lagi pernah ke lepak di Batu Satu macam Wafa, silakan pergi hujung minggu ini. Okey. Jadi stay tune dan jangan ke mana-mana. Kita ni jumpa lagi di masa yang akan datang. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.